Yang baru masuk dah dapat ke Google Form? Kalau tak dapat boleh komen dekat ruangan chat . Okey, baiklah, untuk penerangan seterusnya tentang program ini, saya serahkan kepada ahli kumpulan yang pertama, iaitu Saudara Nasrul untuk membentangkan. Dipersilakan. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai objektif webinar ini. Yang pertama adalah menerangkan tentang isu pencemaran pantai dan pesisir pantai di Jambatan Angkat Terengganu. Isu yang berlaku sekarang macam isu pembuangan sampah, kan tempat dah maju dah. Jadi tumpuan orang ramai kan. Macam mana kita jaga kebersihan kat kawasan tu. Yang kedua adalah menjelaskan punca-punca berlakunya pencemaran pantai dan pesisir pantai di Jambatan Angkat Terengganu. Nanti akan diterangkan pada slide seterusnya. Menyediakan langkah dan cadangan untuk mengatasi pencemaran di pantai dan pesisir pantai di serta sekitar kawasan Jambatan Angkat Terengganu. Nanti akan terang pula dalam slide seterusnya. Saya serahkan kepada ahli panel seterusnya. Okay, seterusnya saya akan menceritakan sedikit apa yang berlaku pada pantai di Malaysia pada masa kini. Korang semua mesti tahu kan, kebanyakan pantai telah dicemari oleh sampah sarap disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan kemungkinan perkara ini akan berterusan jika kita sebagai masyarakat tidak cakna. Pencemaran pesisiran pantai boleh berlaku disebabkan oleh bahan pencemar daripada aktiviti manusia sepanjang pantai di mana sampah sarap dibuang merata-rata tanpa memikirkan kebersihan kawasan tersebut. Kebanyakan pantai telah dipenuhi sejumlah besar pembungkusan makanan polisterina, plastik dan botol air mineral telah ditemui dalam longgokan sampah sarap yang terkumpul. Hal ini biasanya berlaku apabila masyarakat yang berkelah di kawasan pesisiran pantai dan mereka tidak membuang sampah dengan betul ke dalam tong sampah, malah mereka hanya membiarkan sampah sarap berterbangan di merata tempat. Seterusnya, definisi pencemaran pesisiran pantai. Definisi pencemaran pantai oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah seperti ini. Pengenalan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau tenaga ke dalam persekiran marin termasuk muara sungai yang mengakibatkan atau berkemungkinan mengakibatkan kesan buruk seperti bahaya kepada sumber hidupan dan kehidupan marin. Pencemaran pantai ialah perubahan dalam ciri fizikal, kimia dan biologi air dan sedimen. Ini menyebabkan kemerosotan kualiti semula jadi persekitaran pantai dan menjejaskan kesihatan dan kemandirian semua bentuk kehidupan. Pencemaran pesisiran pantai boleh mengancam kehidupan masyarakat pesisiran pantai dan industri berkaitan dan boleh menimbulkan risiko kepada kesihatan manusia melalui makanan laut yang tercemar dan menjejaskan ekosistem marin yang menyediakan perkhidmatan yang berharga. Okey, itu sahaja. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Boleh dengar tak suara saya? Hello? Boleh dengar? Boleh. Dengar Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Razin Syahira. Okey, nama saya Malina. Saya akan terangkan tentang kawasan kajian kami. Okey, kami membuat kajian di kawasan Jambatan Angkat Terengganu.
seperti yang kita tahu sebab nama pun dah Terengganu kan. So jabatan ni bertempat di Kuala Terengganu. Okey, reka bentuk jabatan ni adalah jabatan imbang. So jabatan ni dia menyeberangi Sungai Terengganu. Okey, seterusnya jabatan ni dia boleh pelbagai lah seperti motor, kereta dan pejalan kaki lah, bebas. Dia ada laluan dia masing-masing. Lepas tu jabatan ni dia diselenggara oleh TI Property Sendian Berhad. Okey, lorong pada jambatan ni ada sebanyak 4 bilangan lorong yang lebar dia adalah 23 meter. Dan panjang dia pula dari permulaan jambatan tu sampai akhir jambatan tu 638 meter. Okey, ketinggian dari aras laut pula jambatan ni sebanyak 12.5 meter. Untuk membina Jabatan Angkat Terengganu ni, kerajaan perlu mengeluarkan duit sebanyak RM248 juta ringgit. Okey, jambatan ini dibuka secara rasmi pada 1 Ogos 2019. Okay, kita tengok pada next slide. Okay, ini gambar-gambar yang kita ambil yang berkenaan dengan kawasan kerja lah. Yang seperti yang pertama ni, kita tengok jambatan ni telah terbuka. Dia angkat dia punya jambatan tu, lepas tu ni laluan kenderaan bermotor, kereta semua. Lagi satu ni pada waktu malam bila dia berlampu. Okay. Yang peta ni di situlah kedudukan jambatan tu ada di Kuala Terengganu dan di betul tepi dekat dengan Sungai Terengganu. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Nabi Abdullah akan menerangkan tentang isu semasa yang berlaku di kawasan Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Seperti yang sedia maklum, aktiviti pelancongan daripada warga tempatan dan warga asing merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada isu semasa yang berlakunya pencemaran di kawasan Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Selain itu, pencemaran yang disebabkan oleh sisa makanan yang ditinggalkan oleh pelancong di kawasan di kawasan Jabatan Angkat dan Tanah Lapang juga merupakan salah satu faktor di mana mereka meninggalkan sisa makanan itu di bahagian bawah tembok jabatan dan tepi tembok jabatan. Yang ketiga ialah pembuangan sampah yang dilakukan oleh aktiviti pasar terapung yang berdekatan dengan Jabatan Angkat seperti pasar payang di mana aktiviti perniagaan yang dilakukan seperti gerai-gerai yang berada di sekitar kawasan pasar payang tersebut. Dan terakhir adalah pembuangan sampah yang disebabkan oleh aktiviti teksi air yang ditawarkan oleh pasar payang sendiri kepada pelancong yang datang melancong di Terengganu bagi menyusuri kawasan sungai sehingga ke kawasan Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Seterusnya saya sampaikan kepada kawan saya. Terima kasih. Seterusnya adalah contoh gambar pencemaran di Jabatan Angkat Terengganu. Kita boleh nampak kan pembuangan sampah. Contoh macam ada gerai tu dia pembuangan sampah yang berlaku di sekitar Drawbridge Terengganu ni. Kita boleh tengok contoh-contoh dalam gambar ni dia. Jika tidak dibendung, perkara ni akan lebih berlarutan, macam lebih teruk. Kalau situasi ni tidak ni diatasi dengan segera, akan menjejaskan imej Jabatan Angkat kat Terengganu tu. Sebab kita tahu Jabatan Angkat ni merupakan ikonik kat Terengganu kan. Pelancong-pelancong semua tempat tumpuan kan. Kita tak mau cemarkan imej dia. Nanti orang ramai orang tengok sampah banyak ni, orang kata apa lah, orang tengok macam tak lawa untuk mata orang luar kan. Nanti mereka akan sebar kat orang lain pula. Jadi imej Terengganu ni tercemar. Sekian saya. Ya, Assalamualaikum, saya Razin Syahira. Seterusnya saya akan menerangkan tentang statistik kutipan sampah di Malaysia. Seperti mana yang anda boleh lihat pada slide yang dipaparkan, ini merupakan data penjayaan kutipan sampah 2012 sehingga 2022 di Malaysia. Di mana trend pungutan sampah menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 sehingga 2021 iaitu daripada 33,150 tan sehingga 38,699 tan sehari. Trend ini dijangka berlanjutan sehingga tahun 2022 iaitu sehingga 39,936 tan sehari. Hal ini menunjukkan statistik pembuangan sampah di Malaysia semakin bertambah setiap hari.
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya ialah punca-punca pencemaran yang berlaku di Jambatan Angkat Terengganu ini. Yang pertama puncanya ialah disebabkan aktiviti pelancongan. Disebabkan ramai pelancong membajiri kawasan angkat, kawasan Jambatan Angkat dan pulau-pulau yang terkenal di Terengganu ini, kebanyakan mereka meninggalkan sampah merata-rata di kawasan Jambatan Angkat tersebut sehingga mencacatkan pemandangan dan menjejaskan kebersihan kawasan tersebut. Selain itu, ada juga pengunjung luar dengan sengaja membuang sampah dan mengotorkan kawasan di sekitar menara ikonik tersebut. Punca yang kedua ialah sikap manusia yang kurang kesedaran sivik. Kebanyakan sampah ditemukan merata di kawasan lapang di sekitar Jambatan Angkat yang dibuang oleh manusia yang tidak mempunyai sivik seperti puntung rokok, pembalut coklat, bekas minuman, termasuk botol dan tin serta sisa makanan. Aktiviti ini tetap terjadi walaupun pihak bandaraya telah menyediakan lebih 20 tong sampah di kawasan tersebut. Ini menunjukkan sikap manusia yang tidak perhatian dengan kebersihan kawasan tersebut dan tidak berdisiplin untuk membuang sampah di tempat yang sepatutnya. Punca yang terakhir ialah sistem pembuangan sampah yang tidak sistematik. Pembinaan syariah-syariah yang tidak mempunyai pembetungan dan sistem pembuangan sampah sarap yang tidak sistematik menambah keburukan dalam isu pencemaran sampah ini. Disebabkan itu, sesetengah operator mengambil jalan mudah dengan menyalurkan semua sisa dari syariah masing-masing terus ke laut. Disebabkan itu, terjadinya pencemaran sampah di kawasan pantai. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kesan pencemaran di pesisir pantai dan sekitar Jambatan Angkat Terengganu. Yang pertama adalah ekonomi dan sosial. Hal ini akan menjejaskan pendapatan nelayan jika sebelum ini boleh dapat 100 sehari, tetapi sekarang sekitar 30 hingga 60 sahaja. Ini contoh macam nelayan tuang kat laut, macam hasil ikan tu macam berkurang sebab kan oleh faktor pencemaran ni. Macam kita tahu macam buangan sampah ni, macam orang buang macam sampah dia akan jadi macam bahan kimia untuk ikan-ikan, jadi tak baik untuk ikan ni. Menyebabkan ikan-ikan mati. Yang kedua adalah memberi kesan kepada sektor pelancongan Terengganu dengan penyusutan kemasukan pelancong sebanyak 20%. Macam contohnya macam orang suka Terengganu ni nanti ni bila dia tahu isu ni berlaku, macam dia tahu kata pencemaran ni, dia takkan pergi ke Terengganu, dia akan pergi contohnya kat negeri lain yang ada tempat menarik sebab imej dia dah terjejas. Lepas tu yang ketiga adalah menjejaskan perniagaan kecil-kecilan di sekitar Jambatan Angkat Terengganu. Sebagai contohnya macam penjajah yang menjajah kat sekitar Jambatan Angkat tu macam hasil pendapatan dia berkurang. Jadi mereka ambil keputusan untuk kerja kat tempat lain sebab mereka pun bergantung kepada hasil orang luar makan kat situ. Lepas tu yang ada alam sekitar. Berkata adalah laut tercemar menyebabkan kerugian dari segi perdagangan. Ni macam kita tengok bot-bot kat dalam air tu, macam kat sekitar Drobis tu macam ada bot, tengok bot pelancong duk naik tu kan. Nanti ni dah tak ada pelancong, jadi bot tu macam rugi dia ambil kerugian. Dia nak maintain bot tu macam payah, macam dia kena tanggung kos maintenance bot dia apa tu kan. Jadi akan menyebabkan benda tu akan bankrupt sebab dia tak dapat nak claim modal dia balik. Yang kedua adalah hidupan akuatik terjejas seperti ekosistem terumbu karang, dataran rumput laut dan dataran lumpur. Ni macam kita tengok macam kat kita Dobris tu macam banyak sampah sampah sarap penuh itu, jadi ekosistem ni akan terjejas. Macam haiwan-haiwan dan laut tu macam kan sampah banyak kat atas tu, dia jadi lemah, macam cahaya matahari tak masuk. Jadi hidupan tu akan mati sebab tak dapat cahaya matahari kat dia pun. Lepas tu dataran ni akan rosak dengan sampah sarap. Jadi macam tak cantik. Macam kat
pantai-pantai semua akan nampak sampah-sampah naik Jadi tak menarik tak menjejaskan. Jadi rosak semua ekosistem tu. Yang terakhir adalah hakisan pantai. Sebanyak RM50 juta peruntukan telah diluluskan untuk membaiki hakisan di pantai Teluk Lipat dan jangka siap sebenarnya pada Ogos 2022. Ni kita boleh nampak kan kat sekitar Drawbridge tu macam ada benteng-benteng tu kan. Tu adalah benteng untuk hakis ombak. Supaya hakisan tu tak terlalu teruk, tak haki sampai habis Jadi kerajaan Terengganu dah buat macam satu tembok tu untuk hakis ombak. Ombak dari hakis macam pesisir pantai tu macam kan kita tahu setiap ujung ni ombak kuat kot Terengganu Kalau nak rujuk boleh rujuk sumber kat bawah tu. Sekian saja dari saya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk menangani pencemaran. Kita tak bolehlah berfokus kepada suatu pihak saja untuk mendapatkan persekitaran yang bersih. Oleh itu, semua pihak perlulah memainkan peranan untuk menangani pencemaran ini. Di sini saya bahagikan kepada 3 pihak iaitu individu, masyarakat dan juga kerajaan. Sebagai individu, kita perlulah melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan untuk membersihkan sampah di sekitar Jambatan Angkat Terengganu. Selain itu, kita perlulah menggunakan kemudahan tong sampah yang disediakan dan tidak membuang sampah di merata tempat. Dan kita juga digalakkan untuk menggunakan bekas yang boleh diguna semula dan menggunakan penggunaan bekas pakai buang. Seterusnya, masyarakat perlulah menjalankan kempen kesedaran sivik berterusan bagi menyampaikan mesej dan memotivasikan orang ramai untuk mengambil tindakan berkenaan pencemaran yang berlaku. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada pelajar kerana pendidikan alam sekitar melihat arah pengekalan alam yang sejahtera. Kita juga boleh mengamalkan konsep 3R iaitu reduce dan recycle. Semua sampah untuk mengurangkan jumlah sisa yang dibuang. Bagi pihak kerajaan pula, kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang berkaitan aspek penjagaan kebersihan persekitaran Jabatan Angkat dan juga pesisiran pantai. Kerajaan juga perlulah meningkatkan kompaun kepada mereka yang tidak bertanggungjawab yang membuang sampah sesuka hati. Oleh itu, mereka akan terkesan dan mereka akan takut untuk membuang sampah secara sesuka hati. Dan akhirnya, kerajaan juga perlulah menggunakan media massa sebagai platform atau wadah penyampaian maklumat berkaitan pencemaran yang berlaku dan menegaskan orang ramai untuk tidak membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan bagi kempen kami adalah pencemaran pesisir pantai boleh mengancam kehidupan masyarakat pesisir pantai dan industri. Selain itu, punca pencemaran di pesisir pantai dan sekitar kawasan ini juga berlaku di kawasan Jambatan Angkat. Terdapat pelbagai sampah yang ditemukan merata di kawasan tanah lapang sekitar kawasan Jambatan Angkat kerana terdapat beberapa faktor. Seterusnya adalah langkah untuk memelihara ini daripada tercemar akibat sampah seperti kempen kesedaran sivik dan berterusan untuk menyampaikan mesej dan memotivasikan kepada orang ramai untuk mengambil tindakan berkenaan dengan pencemaran yang berlaku. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk masyarakat menggunakan media massa sebagai platform atau wadah penyampaian maklumat berkaitan pencemaran yang berlaku dan menegaskan orang ramai untuk tidak membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Cara kesimpulan secara umumnya adalah kempen ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan sekitaran kawasan Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi memastikan kelestarian dia dapat dikekalkan pada masa hadapan dan untuk generasi yang baru. Sekian, terima kasih. Okay, dengan berakhirnya pembentangan kami sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan tugasan yang diberikan oleh pensyarah kami kepada kami pada hari ini.
Tapi sebelum tu saya ingin meminta peserta yang hadir pada malam ini untuk mengisi Google Form di bahagian ruangan chat pada bahagian B pula. Okey, dengan itu maka berakhirlah program kita pada hari ini. Tapi saya nak minta peserta untuk buka kamera boleh? Untuk sesi fotografi. Satu, dua, tiga. Tadi ke? Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih semua sudah hadir pada malam ini.